saya satu soalan tentang sunnah Nabi. Antara sunnah-sunnah Nabi ni yang kita lihat, sunnah-sunnah amalan Rasulullah ada banyak, tapi untuk kita memberi penekanan tu bagaimana tuan? Aspek pakaian ke, berjubah ke, ataupun aspek cara kehidupan Nabi, macam mana boleh tuan berikan penerangan? Ustaz Razmi ditanya, sunnah Rasulullah ni sangat banyak, manakah yang perlu kita utamakan? Begitu kan? Yang perlu kita utamakan ialah apa yang disebut-sebut sangat oleh Rasulullah, apa yang disebut-sebut sangat dalam Quran. Antara perkara kalau dianggap sunnah, ya, Rasulullah yang diremehkan oleh umatnya ialah zikrullah. Zikrullah. Saya beberapa kali juga sebutkan, ya, satu amalan yang sangat hebat, yang sangat besar maknanya, hikmahnya, yang umat Islam pandang remeh ialah zikrullah. Zikir, tafakur, tadzakur. Inilah sehingga Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran, tunjukkan orang yang beramal dengan zikir, tafakur, tadzakur. Tapi manusia tak nampak, masih cari juga amalan-amalan yang bukan-bukan, sehingga akhirnya dapat amalan yang salah, ya. Ada beberapa orang murid saya diam-diam je, dia belajar apa? Zikir juga, tapi bukan solo zikir dekat apa? Atas batu, tepi laut. Bila dah sakit berubat, dia ceritalah, saya taklah Tuan, minta maaf lah, saya lama tak ikut zikir Tuan. Ada saya belajar zikir dengan orang lain, orang lain itu ajar salah. Macam mana pula salah? Kan awak dah ikut, salah lah Tuan. Dia suruh zikir duduk atas batu tepi laut. Saya tanya dapat apa? Datang orang bagi apa? Minyak wangi. Zikir tepi laut cuma dapat minyak wangi. Kata Imam Ishaq, kalau zikir nak dapat minyak wangi tak usahlah zikir, bawa duit pergi kedai lagi banyak. Yang akhirnya sakit, bila sakit berubat. Inilah pasal apa? Tak tahu nak menimbang manakah sunnah Rasulullah yang terbaik. Jawapannya zikir dan tafakur. Walaupun zikir dan tafakur ini selalu dihukumkan sunat, bukan wajib. Walaupun ada beberapa orang ulama mengatakan wajib musabbab, katalah kita katakanlah sunat, ya. Tapi amalan ini paling hebat bagi saya. Kenapa hebat? Karena orang yang beramal dengan amalan zikir tafakur ini digelarkan oleh Allah dengan gelaran yang tak diberi kepada orang lain. Apa gelarannya? Ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat yang mula ni tuan-tuan, Allah terangkan gulungan ulul albab itu ialah segulungan umat Nabi Muhammad, ya, yang beramal dengan zikir dan tafakur terus menerus. Karena mereka ni zikir dan tafakur terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan berbagai hijab yang melindungi pandangan hati. Bila dikasatkan hijab, maka pandangan hati mereka nampak
ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang menunjukkan wujudnya Allah, keagungan Allah, kesamaan Allah yang tersirat dalam semua kejadian di langit, di bumi, dan dalam peredaran masa malam dan siang. Kan hebat nih tuan-tuan, adakah amalan lain seperti ini? Bukan amalan lain, zikir dan tafakur. Berakhir dengan apa? Allah hidupkan hati ulul albab, diangkat, dikasahkan berbagai hijab, pandangan hati boleh diguna untuk mengenal Allah, menerusi alam malakut. Sebab itu di akhir ayat yang kedua itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini tazakkur. Jadi zikir, sentiasa tafakur, Allah akan sampaikan ke tingkat tazakkur. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya ulul albab saja yang mampu tazakkur, kerana mereka lah yang sentiasa zikir dan tafakur. Hebat tak ni? Hebat. Cuba cari amalan lain yang lebih hebat daripada ni. Tak ada. Kehebatannya, ulul albab ni diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya, diberi perkhabaran tempatnya di akhirat nanti, dan diberitahu kepada kita mereka ini bila beramal, amalnya terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad, ya Muhammad, sampaikanlah berita daripada aku yang benar lagi mengembirakan hati para hambaku, bahawa aku akan masukkan hamba-hambaku ini ke dalam jannatul adnin. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hamba-hambaku itu ya Muhammad ialah mereka yang bila mendengar, belajar pengajaran Allah, mereka amalkan dengan amalan terbaik. Ulul albab ni tuan-tuan, buat apa kerja semuanya terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang sentiasa dapat hidayat Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah ulul albab. Kan hebat ni tuan-tuan ya? Tapi apa yang dicari oleh masyarakat kita, tuan-tuan lebih tahu. Jiran kita, kawan kita, orang kampung kita, ya, orang sebelah, orang jauh, saudara dekat, saudara jauh, kan kejar amalannya bukan-bukan. Betul tak? Satu masa dulu Nasrul Haq, laku nombor satu di dada sahabat. Nasrul Haq, ilmu mempertahankan diri, ya. Saya pun pernah ditemui oleh ustaz-ustaz yang menyebarkan amalan Nasrul Haq. Dia kata, cuba ustaz nak tahu macam mana power Nasrul Haq ni. Dia renung apa, cecak tu di situ, cecak tu boleh turun dekat dia. Hebat tak? Itu baru sihir je tuan-tuan. Kata saya, insya-Allah saya belajarlah hari Rabu ni. Saya tunggu dia datang, tak datang. Tunggu hari lain, saya pula sibuk, tak jadi juga. Akhir-akhir saya sembahyang sunat taubat dan hajat, saya mimpi didatangi seorang perempuan kafir, suka saya. Jadi saya terkejut pun, saya ingat ini pakai jin kafir ni. Saya pun kata saya tak maulah. Tapi saya tak cakap lah yang saya mimpi. Agak-agak saya pun tak tahu. Ada apa ni, orang kafir, perempuan kafir suka saya. Saya terkejut, saya ingat ini agaknya nak belajar Nasrul Haq. Akhirnya kan Nasrul Haq diharamkan, JAKIM mengharamkan, ya? Dan kita dapati jiran saya pun ada masalah keluarganya, anaknya tu bila ayah balik saja menangis. Ayah pergi kerja elok, ayah sampai rumah menangis. Dia askar. Saya tanya-tanya, awak ada belajar Nasrul Haq? Memanglah, dulu memang belajar Nasrul Haq. Saya obatkan. Bila saya pukul si ayah, dia menangis macam budak-budak. Rupanya
amalan Nasrul Haq ni pakai jin ni kecil-kecil kan. Macam budak-budak. Sebab itu bila berdepan dengan silat gayung dia kalah ya. Jadi itulah amalan yang macam ni diamalkan, amalan yang begitu hebat ditinggal. Saya harap tuan-tuan puan-puan janganlah tinggal zikir. Bila kita zikir, contoh apa? Kita ikut jejak langkah ulul albab. Ulul albab ikut Rasulullah, insya-Allah. Satu lagi, Imam Ishaq guru saya tu pernah bercakap banyak kali dah. Zikir ini modal kita yang terbaik, tiket kita yang terbaik bila kita nak mati ya. Bila kita sakaratul maut, nak semayang dah tak ada lah. Betul? Ada orang sakaratul maut semayang tak ada kan. Nak zakat pun dah tak boleh, nak apa pun tak boleh, baca Quran pun semua dah tak boleh. Yang ada satu saja, iaitu zikrullah. Ahli zikir ketika nak mati semakin jelas. Semakin jelas. Saya ada murid namanya Nazri. Satu masa dia telefon saya, "Tuan, mak saya ni dah masuk hospital 2 minggu. Dia sakit ini. Hari ni saya tengok mak saya ni macam dia nak pergi, tuan. Apa nak buat? Awak ambil wudu, duduk sebelah mak, awak talqinkan. Kalau mak tu masih boleh ikut, bagi tahu dia, mak, ikut ya. Allah, 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 Allah. Ikut ya mak." Dia buat macam tu, mak dia boleh ikut. Allah, Allah, Allah. Jangan tinggalkan dia sampai dia meninggal dunia. Jadi dia pun buat Allah, Allah, Allah sampai mak dia meninggal dunia. Terus dia telefon saya. Saya buat macam yang tuan suruh. Alhamdulillah mak saya boleh ikut sampai berpisah. Ya. Saya pun pesan dia, siapa memandikan besok? Masa itu dalam waktu asar. Siapa akan mandikan mak awak ni? Adik-beradik perempuan saya lah, kakak saya. Kakak saya ni memang biasa mandi mayat. Awak nanti tanya dia, perhatikan masa mandikan mak ni, perhatikan macam mana tubuh badan dia. Bila dah semua siap 1-2 hari, murid saya ni pun telefon saya, "Tuan ada kat mana?" Saya kata, "Ada kat Menara." Saya nak jumpa, nak cerita hal mak. Apa yang dia cerita? Alhamdulillah tuan dimandikan malam pukul apa? Pukul 10-11 siang, meninggal petang ya, berapa jam tu. Anggota mak saya tangan kaki lembut macam orang hidup. Tapi kita fikir bukan kerana nak lembut anggota mati, masa mati bukan. Kita zikir saja, itu rezeki dia rezeki kita mungkin lebih baik. Tapi itu adalah salah satu kelebihan orang yang berzikir. Semasa zikir itu, semasa nak najak itu, kalau dia ingat Allah, 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 Allah sampai rohnya itu berpisah, memang keadaan itu kerana ada dalil. Apa dalilnya? Ayat 23 surah Az-Zumar. Cuba tandakan yang nak tandakan ya. Ayat 23 surah Az-Zumar. Ayat ini, akhir ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian ya, Allah tukarkan rasa takut dalam hati jadi tenang. Seluruh anggota yang gigil jadi stabil, lembut. Talinu tu lembut. Ini dalilnya. Cuba renungkan betul ayat ni. Ayat 23 surah Az-Zumar. Allah nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniyah taqsa'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah.
Sebab itu orang berzikir ni tuan-tuan, hati lembut, tak keras hati. Kalau tuan-tuan kata, kenapa si fulan tu ahli zikir keras hati? Garang. Itu zikirnya tak masuklah ke hati. Ada tak orang berzikir tak masuk ke hati? Ada. Kalau dalam badan dia tu memang ada ilmu yang bukan-bukan, dia tak boleh masuk. Ya. Zikir banyak, memang sungguh-sungguh, tapi tak boleh. Pasal ada hijab. Sebab itu untungnya kita bertarekat ni, ya, secara berjemaah, nasihat guru, ya, berbagai hijab yang melindungi hati kita tak boleh sampai tu, Allah akan tolong buangkan. Pakai tangkal saja boleh berzikir tak? Boleh berzikir lidah kita, tapi boleh masuk dalam hati tak? Tak boleh. Pakai tangkal. Tak, cari cuba. Ada seorang murid saya, dia solok 4 kali. Kali pertama tak lepas, kali kedua tak lepas, kali ketiga tak lepas, kali keempat ni dia dah bingung dah. Macam mana tuan saya ni? Saya sebut macam ni, saya tengok awak ni, bila awak report pada saya, awak ni macam tak berzikir. Betul-betul macam orang tak berzikir. Tuan, saya berzikir saja. Itu yang awak amal. Tapi yang saya rasa macam tu, bila duduk depan saya rasa macam awak bukan orang berzikir. Dia pun susah hati, ya. Satu malam, ya, dalam pukul 10 ke berapa, hujan agak lebat, kereta dia berbunyi, alarm dia pe. Jemaah pun tengok, kereta nombor sekian siapa punya. Kebetulan hamba Allah ni ada depan saya. Oh, itu kereta saya tuan. Pergi sana. Dia pun pergi buka kunci, dia ambil apa, dia baru teringat dalam kereta ni ada tangkal, bagilah pada saya. Ini tangkal ni untuk apa? Orang bagi katanya untuk elak aksiden. Allah, tangkal macam ni jaga kereta awak ke? Awak jaga dia. Bila dibakar itu tuan-tuan, barulah besoknya tu dia baru lepas, baru boleh berzikir, masuk dalam hati. Kita kan tak terfikir. Saya dulu pun tak terfikir kalau benda-benda ni boleh menghijab hati kita. Tak boleh, kita tak boleh masuk. Orang kita kan biasa dengan amalan-amalan kebal, amalan kepahlawanan. Kalau ibu-ibu Seri Muka, adakah ibu yang tak mau cantik? Ada tak? Tak ada. Didatangi pula oleh tukang-tukang buat cantik. Kalau kau nak cantik, baca ni. Tak baca ni nanti orang tengok bodoh. Tentulah nak. Bacaannya pula ayat Quran. Itu jadi masalah tuan-tuan. Baru itu saja. Jadi sebab itulah kita sangat beruntung. Amalan paling hebat yang Allah tunjuk dalam Quran apa dia? Zikir dan tafakur. Karena zikir dan tafakur ini menyampaikan seorang ke tingkat tadzakur. Ini nanti saya boleh terangkan dalam whiteboard. Zikir kita faham, tafakur itu muraqabah, ya. Tadzakur itu natijahnya. Tadzakur ni contoh yang terbaik apa dia? Hadis Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah tadzakur. Nak sampai ke tingkat ihsan tu mesti terus zikir dan tafakur. Adakah amalan zikir dan tafakur ni amalan yang remeh, amalan yang kecil, amalan yang tak guna? Oh, inilah amalan yang menyampaikan kita ke tingkat ihsan, menjadi seorang muhsin, kenal Allah sebenar-benar kenal. Kita dapat musyahadah terhadap Allah, seolah-olah melihat Allah. Lepas itu Allah letakkan kita dalam keadaan baqa' billah. Fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Ini baqa' billah. Saya dah ada tulis artikel dalam Al-Islam.
dari bismillah sampai kepada billah. Tajuk. Nantilah saya salinkan tuan-tuan baca. Ini sebenarnya artikel saya itu berkaitan dengan zikir dan tafakur, tadzakur. Dalam laptop saya pun ada. Kalau siapa nak boleh ambil salinan. Jadi gitulah Ustaz ya, amalan yang hebat itulah zikir dan tafakur. Jadi sunnah itulah yang kita nak ikut ya. Sunnah-sunnah yang lain tu penting juga, tapi inilah zikir tafakur, inilah tarekat, inilah yang utama ya. Ibnu Athilah kata apa? Irhal minal akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbika muntaha. Tinggalkan seluruh makhluk, terus saja tuju kepada pencipta makhluk Allah. Kita sebut Allah, Allah, Allah. Itu tuju Allah terus. Allah, 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 Allah. Cuba bayangkanlah, berjam-jam Allah, Allah, Allah. Kalau tak jadi zikir juga, itu ada masalah tadi dalam hati.